Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yawmiddin. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabihi maghfirati wa ridwani wa husni khatimah 'inda al maut ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi pada muka surat 203 kan, 203 tentang tajuk amanah. Dan kesimpulannya, amanah ni sebagian ulama membahagikan kepada dua amanah, dua bentuk kategori. Yang pertama amanah daripada Allah dan Rasul, dan amanah sesama kita, sama manusia. Tapi sama manusia itu jadi pecahan lah. Amanah kita sebagai bapa, amanah kita sebagai ibu, amanah kita sebagai anak, amanah kita sebagai tanggungjawab tu tanggungjawab ni, kerja tu kerja ni, semua tu adalah amanah. Dan orang yang buat kesalahan terhadap amanah manusia, dia juga dikira mengkhianati. Khianat maksudnya tak amanah lah. Amanah lawannya, kontranya khianat. Dia dikira mengkhianati amanah Allah dan Rasul. Itu maksiat, dosa itulah. Dia juga dikhianati seperti ayat Quran, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kamu khianati amanah Allah dan Rasul. Kalau gitu kamu juga membawa kepada mengkhianati amanah sesama kamu. Berarti kata ulama, kalau amanah sama kita pun kita abaikan, kita khianati, tanda kita juga mengkhianati amanah daripada Allah. Sebab Allah yang suruh buat benda ni wajib. Termasuk kita wajib untuk tunai balik amanah pada orang yang memberi kepercayaan atau amanah pada kita. Jadi kita tak buat, berarti kita juga salah dengan Allah. Bukan salah dengan dia aja, salah dengan Allah, khianati Allah juga dan Rasul. Kita tengok pada ayat Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah, maksud menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, pada tuannya balik. Orang yang berhak menerima amanah tersebut. Para mufassir mengatakan ayat ini mencukupi banyak pokok, yakni asas syariat, dan ditujukan kepada semua mukallaf. Mukallaf siapa? Orang yang telah dibebankan tanggungjawab hukum hakam agama, mukallaf. Seperti dia baligh. Maksudnya kalau dia buat benda haram, dia dosa. Dia buat benda ni dapat pahala. Kalau sebelum baligh dia belum mukallaf, budak-budak, kanak-kanak, tak dibebankan wajib dan haram apa semuanya. Tapi kalau dia buat benda yang ketaatan, tetap Allah dengan rahmat Allah bagi pahala kat dia. Walaupun dia tak wajib buat, tapi kalau dia buat Allah bagi pahala. Seperti budak tak wajib semayang, kanak-kanak 7 tahun dan sebagainya sebelum baligh, tapi kalau semayang Allah bagi pahala. Tapi kalau dia terlibat dengan dosa, Allah tak catat dosa. Tengoklah dosa tu siapa yang terlibat. Kalau dia dan bapaknya terlibat, bapaknya yang tercatat dosa kerana perbuatan anak tadi. Kalau bapak yang suruh, kalau kita yang suruh semayang, buat tu, salam orang, hormat orang contohnya, dia buat, kita pun dapat pahala kerana menyuruh. Dan sampai bila-bila kita dah suruh dia semayang,
Itu dia semayang sampai ketua dia semayang, masih pahala tu mengalir pada orang yang ibu bapanya. Okey, sebenarnya ayat ni turunnya ayat ni ketika Nabi menawan kota Mekah. Nabi tawan kota Mekah, dan ketika itu Nabi dah robohkan ataupun runtuhkan berhala keliling Kaabah 360, termasuk berhala dalam Kaabah. Dalam Kaabah, Kaabah tu dulunya ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Sekarang jadi 1 je kan. Bawah pintu sekarang namanya apa tu? Multazam. Namanya Multazam, tempat orang bergayut doa tu. Memang tempat mustajab doa. Ada 1 pintu lama yang sekarang dah jadi dinding lah, tak ada pintu. Namanya Mustajar. Yang belah pintu sekarang Multazam, dia bertentang. Katalah macam ni, kata kita tengok gambaran daripada atas. Ni pintu sekarang contohnya, pintu sekarang duduk sini, pintu lama yang tutup duduk sini. Bertentang. Seolah kita masuk pintu ni boleh keluar sana, terus keluar belah sana. Masuk sini, keluar sini. Dulu ada pintu sini, sekarang dah tak ada. Cuma kalau kita nampak dia selak kelambu Kaabah tu, ada kesan pintu, bata kesan pintu. Dapat segi kesan pintu. Jadi itu Mustajar namanya. Mustajar. Belah sana Multazam, ni Mustajar. Tempat yang juga mustajab doa. Kadang orang tak tahu. Jadi orang perempuan berpeluang sangat untuk di Mustajar. Walaupun ramai, tetap ramai lah. Multazam nampak perempuan tak ada peluang langsung kan, orang lelaki conquer. Tapi Mustajar banyak peluang. Orang lelaki tak berebut sangat di situ. Mungkin tak tahu kot. Mustajar nama dia. Jadi bila Nabi masuk dan robohkan Kaabah, robohkan berhala dalam Kaabah, selesai, maka ketika tu sebelum Nabi buka pintu nak robohkan berhala dalam Kaabah, sebelum dapat kunci, pemegang kunci itu ketika itu masihlah kufar Quraisy. Jadi Nabi suruh pergi ambil kunci daripada dia lari daripada Nabi. Dia lari naik atas bumbung Kaabah. Jadi Nabi suruh Sayyidina Ali pergi ambil kunci daripada dia, nak buka Kaabah ni. Jadi Sayyidina Ali pun panjat dengan pegang kelambu Kaabah tu, panjat naik sampai atas. Rampai dengan kasar daripada tangan dia kunci tadi ni. Mau ambil, waktu kan bagi Nabi. Nabi buka pintu, robohkan Kaabah. Dalam Kaabah berhala, maaf saya Kaabah juga apa tersasul sangat hari ni kan. Aduh. Nama tak ni. Jadi robohkan berhala dalam tu, selesai. Kunci, turun ayat ni. Allah kata ya alladzina, ayat sebelumnya ya alladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, sampai ke ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sebenarnya Allah perintah kamu tunai balik amanah, bagi balik amanah, barang amanah ni pada tuan dia. Jadi Nabi faham kunci itu bagi balik pada orangnya. Dia pemegang kunci walaupun dia tak Islam. Jadi Nabi suruh Sayyidina Ali naik sekali lagi, panjat Kaabah, pergi bagi balik kunci pada dia, minta maaf dengan dia kasar tadi. Dia pun naik minta maaf lah, kasar kan tadi. Ni ambil balik kunci. Jadi dia pun heran, kenapa tadi ambil kasar, sekarang nak lembut pula. Jadi Sayyidina Ali cerita, Allah perintah turun ayat Quran pada Nabi Muhammad supaya tunai balik, bagi pulangkan balik kunci ni pada engkau. Dia terkejut, sungguhkah Allah yang sebut aku? Maksudnya berkaitan dengan dia. Ya, Allah sebut tentang berkaitan dengan kamu, so pulangkan balik kunci ni pada kamu. Dia punya terharu bila seolah Allah ni sampaikan surat melalui Nabi sampai pada dia. Dia punya seronok, akhirnya dia pun lembut hati masuk Islam. Daripada keturunan Bani Syaibah, tapi tak ingat nama dia. Keturunan tu Bani Syaibah. Sampai sekarang ni keturunan Bani Syaibah je yang berhak pegang kunci ni. Ya. Pintu. Pintu Kaabah kunci ya. Berkunci. Wajib lah kunci. Kunci pintu tu. Tak boleh sewenang-wenang orang ceroboh masuk kan. Sampai sekarang ni masih berkunci. Dan kunci itu hanya keturunan tu je boleh pegang kan? Dan dia macam ada
ada kabar macam contoh seorang ni dah meninggal, yang pegang nak bagi pada siapa, anak sulung ke, anak kedua, ketiga, keempat ke, yang mana ke. Itu semua ada berita, mimpi, kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang melalui orang saleh di kalangan ni beritahu anak sulung kau, anak kedua kau, anak ketiga kau, dia pegang. Itu begitu juga dipindah generasi ke generasi sampai sekarang. Keturunan Bani Syaibah. Ada satu pintu di Masjid Kaabah namanya pintu Bani Syaibah. Begitu juga makam Rasulullah SAW, ada keturunan dia yang boleh pegang kunci itu. Keturunan dia je. Dan dia lebih berkuasa daripada Raja Saudi. Kalau Raja Saudi nak masuk, dia kata no, aku tak bagi ya, tak boleh. Dia sangat berkuasa untuk Kaabah tu. Jadi para mufassir mengatakan ayat ini mencukupi banyak pokok asas syariat dan ditujukan kepada semua mukallaf yang menjadi pemimpin dan yang lainnya. Tunai amanah ni tak semestinya pemimpin. Kita sebagai rakyat pun kita pemimpin. Nabi sebut kullukum ra'in, kamu semua pemimpin belaka. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kamu semua akan disoal balik tentang kepimpinan kamu. Nabi hurai sesuatu. Kamu suami pemimpin kepada ahli keluarga. Isteri juga pemimpin bila suami tak ada di rumah, dialah ketuanya. Begitu juga kita sebagai pemimpin memelihara, menjaga, kawal diri kita sendiri dan segalanya. Semua pasti akan ditanya. Jadi wajib bagi para pemimpin berlaku adil kepada orang yang terinaya dan memberikan haknya sebagai amanat. Jadi semua lapisan pemimpin lah, bukan pemimpin negara je, negeri ke, jawatan apa dia pegang, ketua dalam jabat dia. Termasuk kita di rumah pun pemimpin di rumah dan sebagainya. Kena tunai amanah kepada orang yang kepada orangnya yang sepatut, serta menjaga harta kaum muslimin. Lebih-lebih lagi kalau dia pemimpin besar lah, lagi dia kena, rakyat dia lagi luas. Jadi dia kena utamakan orang Islam, kena utamakan agama Islam. Tak boleh dia nak utamakan agama lain. Bukan dia nak diperintah oleh Allah untuk jaga agama lain. Jaga keamanan ya untuk semua Islam bukan Islam, tapi bab agama, jaga agama Islam, utamakan Islam. Wajib bagi para ulama mengajarkan hukum hakam. Ulama pemimpin juga, pemimpin pada kaum yang belajar agama dengannya. Mengajarkan hukum-hukum agama kepada masyarakat. Malah kalau dia tak menunaikan tanggungjawab menyebarkan agama ni, satu dosa besar. Dalam kitab Kabair, dosa besar, Imam Zahabi sebut salah satu dosa besar orang yang belajar ilmu tapi tak mengajar, tak menyampaikan. Ulama ilmunya tapi tak mengajar, dosa tu. Tapi adalah ilmu ni kena juga pada amanah tu, kita nak bagi kena sesuai. Contoh kita ada duit nak bagi pada anak, kena sesuai lah bagi pada dia, amountnya dan sebab kadarnya. Anak sekolah rendah kita bagi 1,000 sama dengan sekolah universiti, mana boleh. Itu tak amanah lah. Jadi begitu juga ilmu ni, ada orang yang kita mengajar ilmu ni tak mengajar ilmu lain, tak boleh. Ada ilmu yang tak layak untuk umum, layak untuk khusus, kan? Sebab begitu juga Nabi pernah mengajar pada Abu Hurairah, tak salah saya Abu Hurairah ataupun sahabat yang lain lah, salah seorang sahabat yang menunggang kuda bersama Nabi. Bukan Abu Hurairah lah, sahabat yang lain. Nabi tanya dia, kamu tahu tak hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Jadi para sahabat punya adab dia, kalau Nabi tanya kamu tahu tak, jawab tak tahulah, senang. Sebab nak tahu jawapan kita juga kadang-kadang ulama test kita. Dan dia tanya soalan senang, simple je, 1 campur 2 berapa? Contoh kan, semua orang boleh jawab, kita kena jawab tak tahu. Jangan jawab 3. Jawab 3, mungkin dia ada jawapan lain dia nak cerita tu, kan? Sebab soalan tu simple, semua boleh jawab. Mesti ada rahsia lain yang dia nak cerita. Contoh dia kata 5 tolak 1 berapa? Semua orang tahu 4. Tapi cuba kita jangan jawab tak tahu apa. Mesti ada benda lain yang nak cerita tu. Rupanya nak cerita rukun Islam, 5 tolak 1 kosong, kan? Contohnya.
Begitulah Nabi tanya, kamu tahu tak? Dia kata Allah Rasul alam. Nabi kata hak Allah yang wajib Allah tunai kepada hamba, hak hamba yang wajib hamba tunai pada hak Allah, kan? Yang wajib hamba tunai pada Allah Ta'ala, iaitu sembah Allah, tak buat syirik. Itu wajiblah, kan? Hak Allah pula yang wajib Allah beri kepada hamba, bagi kepada hambanya, wajib juga Allah bagi ni. Ada juga kewajiban Allah, wajib Allah buat, iaitu kalau hamba tak buat syirik, masukkan dia dalam syurga. Hamba tak syirik, mesti masuk syurga. Itu hak Allah, mesti Allah tunai. Kalau Allah tak buat, dia tak syirik tapi masuk neraka juga, na'udzubillah. Mungkin ulama tafsir demikian-demikianlah. Mungkin dia dosa dengan mungkin dikenakan azab sementara, tapi akhirnya syurga. Jadi sahabat tadi tanya, boleh tak aku ceritakan benda ni pada orang? Nabi kata jangan, nanti orang malas, nanti menyebabkan orang tak mau semayang. Tak apa, dia kata aku tak syirik pada Allah, tapi aku tak semayang, tapi tak puasa, tak zakat dan sebagainya, menyebabkan orang malas. Ia menyebabkan ada ilmu yang kita layak cerita pada orang tertentu, dan ada ilmu yang tak layak lagi. Mungkin tak layak nak cerita pada orang macam-macam ni, ya? Jadi amanah ni tak semesti bagi ke semua sama banyak, sama rata belaka. Macam duit tadilah, sekolah rendah pun 1,000, sekolah universiti pun 1,000. Nak bagi sama rata, tak kena lah, kan? Kita bagi kadar keperluan dia. Itu baru namanya adil dan amanah. Itu adalah amanah yang harus dijaga oleh para ulama. Jadi para ulama begitu juga. Kadang-kadang ialah dia, macam saya suruh ceramah depan budak-budak sekolah rendah, pening kepala. Nak ceramah macam ni, dia orang pun apa ustaznya, dia tak faham, kita pun tak boleh nak kawal dia orang, kan? Jadi ada tempat yang kita boleh cerita tertentu, dan ada tempat yang ilmu yang tak boleh kita sampaikan. Wajib bagi orang tua membimbing anak-anaknya. Ni juga pemimpin, bimbing. Ni kewajiban ibu bapa. Jangan kita salahkan cikgu tu, cikgu ni tak mengajar anak saya. Tak tanggungjawab. Cikgu tak mengajar pun, walaupun kita bayar yuran kat dia, dosa Allah tak tanya cikgu tu, tambah kali Allah tanya mak bapak, kan? Jadi yang dipersalahkan ibu bapa, tanggungjawab, sebab tanggungjawab kepada dia. Cuma dah dia tak mampu melaksanakan, dia sub kontrak itu pada orang lain, subkan kepada tugas mendidik, tugas bagi ilmu pada orang lain. Sebenarnya tugas bagi ilmu mak bapak, itulah cikgu dalam rumah, kan, sebenarnya. Membimbing anaknya dengan pendidikan yang baik, kerana itu pun amanah baginya. Nabi SAW bersabda, masing-masing dari kamu adalah pemimpin, dan masing-masing akan diminta bertanggungjawab tentang kepimpinannya. Allah nak tanya tentang anak masalah, siapa dia? Allah tak tanya cikgu, Allah tak tanya kawan. Persoalannya disoalkan pada ibu bapa dulu. Di dalam Zahrul Riyad disebutkan, mungkin nama kitab ni, bahawa pada hari kiamat seorang hamba dihadirkan, lalu dia dihadapkan kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT bertanya, kamu telah mengabaikan amanah si fulan? Hamba itu jawab, tidak Tuhanku. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada malaikat agar membawanya ke neraka Jahannam dan memperlihatkan kepadanya amanah dalam bentuk dalam bentuknya di dalam neraka Jahannam, di dalam Jahannam. Dia pun jatuh ke dalamnya selama 70 tahun hingga sampai ke dasarnya. 70 tahun hitung akhirat. Lalu dia naik dengan amanah itu. Ketika sampai ke bahagian atas Jahannam, kakinya tergelincir dan jatuh lagi ke dasarnya. Demikianlah seterusnya hingga dia memperoleh kurnia dari Allah Tuhannya dengan syafaat Al-Mustafa SAW, Nabi Muhammad. Pemilik amanah itu pun redha kepadanya. Contoh, dia pecah amanah walaupun sebatang pen, kan? Malah Nabi kata senilai satu kayu arak. Kayu arak kan sugi, kan? Kayu sugi kita pergi kat kedai, nampak kat Pak Arab duk sila letak guni tu, kan, kat Masjidil Haram tu, pergi minta satu, dia bagi free gitu je, kan? Kalau nak beli banyak baru kena bayar. Satu dia bagi free je. Maksudnya taklah bernilai mana pun kayu sugi,
kan? Itu pun boleh jadi sebab mengheretkan tuannya masuk neraka kalau pecah amanah dalam sekadar tu. Allah Akbar, kan? Kadang-kadang orang pandang remeh, sekali guna kereta aja, ni kereta kerajaan, kita guna untuk peribadi. Alah, sekali guna, bukan minyak banyak pun, takat RM5 kira RM5 mahal tu, kan? Ni kayu sugi sebatang pun dah kena masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi begitulah Nabi sebut amanah ni, benda yang pertama, sifat baik-baik ni, yang pertama akan hilang daripada umat Islam adalah sifat amanah. Mula-mula hilang sifat amanah, mula-mula hilang daripada orang beriman, sehingga satu peringkat parah punya hilang amanah ni, sehingga nak cari orang yang amanah cukup payah. Pergilah orang kampung mana tu, datang ke kampung lain, nak cari orang yang boleh pikul amanah ni. Orang kampung tu kata, kami pun duk cari ke, tak ada orang yang boleh pegang amanah. Mungkinlah pergi sana tu, ujung dunia sana, ada seorang kot yang dikatakan dia baik, dia begini, baik, rajin sembahyang, rajin ibadah, mungkin dia boleh pegang amanah. Pergilah pada dia, tengok-tengok tak layak juga. Susahnya nak cari orang yang boleh pegang amanah, wal'iyadzubillah. Sehingga kan amanah ni, kalau dulu ni orang pecah amanah dalam amount yang besar je, yang kecil-kecil orang tak ni sangat. Tapi sekarang ni, sampai pecah amanah, nilai yang kecil pun orang sanggup pecah amanah, kan? Masuk sampai jadi umum balwa ni terlalu melebar sangat. Mana-mana orang tak pandang kisah sangat dah. Ambil harta orang punya, harta kerajaan punya, harta syarikat punya, tak pandang salah lah benda tu. Jadi itulah yang berlaku pada kita. Dan Nabi kata sifat baik yang mula hilang daripada orang beriman adalah sifat amanah. Dan sifat baik yang terakhir hilang daripada orang beriman, sembahyang. Jadi tunjukkan, kita tengok sekarang orang sembahyang ramai, tapi jahat-jahat juga, curi kasut juga. Lepas sembahyang Assalamualaikum, pecah cermin kereta, masjid pula tu, curi duit tabung. Sembahyang cukup 5 waktu. Nak sebutnya sifat baik lain hilang, tapi sembahyang tu masih ada. Bukan berarti kita kata tak payah sembahyang, tak. Sembahyang, teruskan sembahyang, mudah-mudahan sembahyang dia tu menambah kualiti sembahyang, betulkan adab-adabnya dan sebagainya, supaya sembahyang tu jadi kuat, akan menjadikan dia taubat, betul balik kesalahan-kesilapan yang lampau. Mudah-mudahan. Tapi nak sebutnya sifat yang terakhir keluar daripada orang beriman adalah kekal dengan sembahyang. Sembahyang buat, tapi jahat maksiat buat juga, kan? Ala kulli hal disebutkan tadi, lalu Allah Ta'ala, jadi disebutkan pen tadi, kalau sebatang pen lah contoh dia pecah mana, dia curi pen tersebut, Allah akan tunjukkan pen. Allah minta, bayar balik pen tu, engkau dulu pecah mana, bayar balik pada tuannya. Ya Allah, mana ada pen sekarang nak bayar, kan? Dia ingat nak bayar dengan pahala, tapi Allah tak. Allah tunjuk, ada pen dalam tu, pergi tengok. Malaikat heret dia ke pintu neraka jahanam, tu pen dalam neraka jahanam. Pergi ambil, bayar balik kat tuannya, kan? Nak ambil kena masuk neraka dulu. Berenang yang disebutkan tadi, terjun dia dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Dan dia angkut pen, bukan pen kecil macam ni, angkut pen yang besar, yang membebankan dia. Dah sampai ke muka neraka jahanam, nak naik dah, nak bagi kat tuan dia dah, nak tunai, tergelincir kaki, kedebuk, jatuh balik, jatuh semula. Jadi begitu sengaja Allah buat macam tu sebagai bentuk siksaan kepada dia. Bayangkan sebatang pen begitu sampai nak kena berenang dalam neraka jahanam, ya. Kecuali lah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Sehingga satu ketika Nabi amanahkan seorang pergi kutip zakat. Kepada orang ni. Dia jadi amil lah, pergi kutip zakat. Dia pun pergi kutip, dah balik mai, dia bawa pada Nabi. Dia kata, ni kambing yang orang bayar zakat, ini kambing orang hadiah kat aku. Yang ni gandum orang bayar zakat, yang ni gandum orang hadiah kat aku. Yang ni kurma bayar zakat, ni kurma orang hadiah pada aku. Nabi terus merah muka, naik atas mimbar berkhutbah. Nabi kata, ada orang yang aku berikan tanggungjawab pada dia, amanah supaya kutip zakat.
dia balik, dia bahagi dua pula, ni harta zakat, ni harta dia punya. Kalau macam tu, jawatan yang diberikan ni adalah daripada aku, maksudnya aku suruh kutip zakat. Kalau dia nak terima hadiah, lebih baik dia duduk rumah, tak payah nak kutip zakat. Orang bagi hadiah tak ke dia? Tak ada siapa bagi hadiah. Berarti kerana jawatan ni engkau dapat hadiah, hadiah tu untuk jawatan ni, bukan untuk peribadi, untuk jawatan ni. Jadi tak boleh lah bila dia kutip zakat, kalau orang bagi tak boleh ambil lah. Walaupun kadang orang kata kipcing kan, kipcing Ustaz, tak apalah, halal balal kan. Sebaiknya dia ambil, tak apalah dia ambil, sebab catatan nak bank in zakat tu hanya ikut amount berapa kepala sekian banyak. Yang kipcing tadi ni boleh ambil, tapi jangan guna peribadi. Ambil bagi pada orang miskin lain, bagi kat belakang lah kita kata kan, bukan untuk peribadi kita. Sebab kalau nak masuk dalam zakat nanti susah pula. Ada 5 orang kau bagi macam harga 10 orang, jadi pening pula pejabat zakat nak audit kan. Tak apa, kita bagi cukup ikut amount berapa orang per orang. Yang baki tu kita bagikan pada tempat lain, tapi tetap bagi pada orang lain, bukan untuk peribadi, tak boleh guna. Itu nak bagi waktu lain. Kalau kita nak bagi pada Tok Amil ni, jangan bagi waktu terima zakat tu. Kipcing Ustaz, dah, biar selesai dulu zakat, ambil baki tu, kemudian besok jumpa Ustaz Nah lah kan, bagi. Kita bimbang sama dengan hadis Nabi tadi. Nabi larang dia, dan Nabi kata, aku bimbang nanti kambing yang dia bawa balik itu akan datang dalam grup kumpulan yang banyak. Walaupun dia dapat seekor, datang nanti kumpulan yang banyak akan lenyek dia. Allah bebankan nanti bau ni, suruh tanggung. Mana mampu nak tanggung banyak-banyak. Dan begitulah jawatan-jawatan. Kadang contohnya kita bos-bos pergi rasmi-rasmi, orang bagi frame, bagi hadiah, hamper apa semua kan. Kita jangan nak balik untuk peribadi kita, tak boleh kan. Kau boleh guna untuk pejabat kita. Contoh dapat hamper buah, takkan nak letak dalam bilik hamper rosak kan. Makan ke semua lah, untuk semua staff kita, untuk orang yang bertanggungjawab dalam kerja kita. Lainlah dia bagi hadiah peribadi, contoh kita punya birthday, bagi, jangan bagi di tempat pejabat dan sebagainya, bagi tempat lain. Hadiah birthday kita tu peribadi, bukan kerana jawatan, bukan kerana kita ketua presiden ke YDP ke. Ni kerana peribadi. Itu tak apalah, hadiah kita ambil. Salmah berkata, ketika kami duduk di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba didatangkan jenazah untuk disolatkan. Nabi SAW tanya apakah dia ada hutang. Ni pun amanah juga, hutang tak bayar. Allah, Masya Allah, kita semua ada hutang kan, kereta, rumah, Masya Allah. Jadi Nabi tanya dia ada hutang tak? Tidak ada hutang, jawab mereka. Kemudian baginda semahyangkannya. Dalam riwayat lain ada cerita lain, orang lain lah, jenazah lain, yang sahabat kata dia ada hutang dengan aku. Nabi kata, aku tak nak semayang. Engkau nak semayang, semayang. Nabi nak balik. Terus datang Aswad, seorang sahabat Nabi lain. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah semayang jenazah dia, kawan kita, dan hutangnya jadi hutang aku. Aku tanggungjawab. Maksud, langsailah hutang jenazah tu, sekarang ni pindah pada aku. Barulah Nabi semayangkan. Sampai Nabi tak nak bagi syafaat. Kata ulama', bukan tak layak kita semayang jenazah dia, tapi Nabi tak mau. Nabi tak larang orang lain nak semayang, tapi Nabi tak nak. Sebab semayang Nabi syafaat. Nabi tak nak dia menzalimi orang lain, hutang tak bayar, zalim lah. Dia pecah amanah. Patut amanahnya kena tunai balik hak tadi ni, dia tak tunai balik hak. Lepas tu kita hutang kecil mana pun kau boleh kena ada catatan ataupun saksi. Khususnya anak-anak kita kena bagi tahu juga. Kadang kita meninggal mana tahu, anak nak bayar tapi tak tahu bapak dia hutang banyak mana kan? Kena bagi tahu supaya dia tahu, oh ayah ada hutang kau ni, pergi bayar, bayar. Kemudian baginda sembahyangkannya, lalu didatangkan jenazah yang lain. Nabi bertanya pula, apakah dia ada hutang? Ya, ada hutang, jawab mereka. Nabi SAW bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu yang boleh langsai hutang sekarang sebagai jaminan boleh bayar hutang? Ya, ada 3 dinar, jawab mereka.
Lalu Nabi SAW menyembahyangkan. Maksud 3 dinar tu mampu langsaikan hutang dia, kan? Selanjutnya didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Nabi SAW bertanya, apakah dia ada hutang? Ya, ada hutang, jawab mereka. Apakah dia meninggalkan sesuatu yang boleh bayar balik? Nabi SAW tanya. Jawab mereka, tidak. Dia tidak ada meninggalkan sesuatu pun, jawab mereka. Kemudian baginda bersabda, solatlah sahabat kamu ni. Nabi tak nak sembahyang, pasal dia tak ada benda nak bayar balik hutang, ya. Jadi memang antara sunnah macam kita selalu buat lepas jenazah sembahyang ke, sebelum sembahyang ke, family kena buat ucapan siapa yang ada hutang, datang tuntut ataupun halalkan, kalau kan, berkaitan demikian. Ataupun yang jenazah ni ada hutang, tolong bagi tahu, kami nak bayarkan, gitu. Jadi ya, iyalah. Kalau jenazah hutang dengan orang, jenazah pihak keluarga dia wajib bayarlah. Kalau orang lain berhutang dengan dia, kena bayar, tak bayar taklah, tak bayar jenazah lah, bayar pada family dia, sebab jadi harta pusaka tu. Harta pusaka. Jadi kita, kalau kita diam je lah, jenazah dah meninggal lah, tak bayar lah, kan? Kalau macam tu kita merampas hak lagi ramai. Tadi hak dia seorang, sekarang hak anak-anak dia, kita rampai hak anak dia punya. Lagi ramai nak kena minta maaf ni. Macam mana? Waris tak dapat dikesan. Maksud jenazah ni hutang orang. Orang hutang jenazah ni tapi waris tak dapat kesan. Kalau kita, contoh kita yang hidup ni berhutang dengan satu seorang yang telah meninggal dunia, kita nak cari dia, tak kenal isteri dia pun, tak tahu anak dia pun tak tahu, kita kenal dia seorang je, tak tahu dah macam mana, kita buat kebajikan atas nama dia sebanyak yang mungkin lah. Contoh kita hutang RM50, kita buatlah kebajikan berganda sikit, 100 ke, 200, 500 ke, kan, untuk si mati. Contoh wakaf masjid, ya Allah, aku wakafkan masjid ni untuk arwah sekian-sekian. Dan supaya dia tak datang tuntut dengan kita nanti di akhirat. Dia akan datang tuntut walaupun 1 sen. Semua di akhirat ni, kalau dunia ni kita kata, Allah, engkau takkan nak minta balik hutang 10 sen, kan, berkiranya. Tapi dunia tak. Kalau 1 sen tu boleh pecah sampai 100, poin tadi yang nak jadi poin apa, 001 pun dia akan datang tuntut, sebab nak datang, nak dapat pahala, nak selamat daripada neraka tu. Cari sekecil-kecilnya, nak cari balik hak dia. Yang terhutang 0.0001 sen pun dia akan datang tuntut. Bukan bab harta je, semua. Kita minta ampun pada Allah lah, macam mana, kan? Minta ampun yang memanglah kita kadang-kadang dia punya peraturan Allah Ta'ala ni macam tu. Kadang kita terjebak sikit, terkena habuknya lah, apa segalanya. Macam Nabi sebut, akhir zaman nanti orang tak terlibat dengan riba pun dia akan kena juga habuk riba. Ini kita sekarang kan, cocok dinding tu juga, ATM tu juga, kan? Walaupun kad kita Islamik, pergi ke map, bank map tu kan, yang ada map tu, ke yang tak Islamik punya, keluar duit tu lah juga. Jadi tak terlibat dengan cara langsung riba pun akan kena juga bunga riba. Maksud kita tak mampu nak elak. Kadang-kadang macam ni lah juga, kadang-kadang orang bagi tip lah apa semua, kita tak mampu nak ni. Jadi akhirnya kita minta ampun pada Allah lah, kadang-kadang benda yang kita tak mampu, kan? Tapi jangan buat-buat tak mampu. Boleh lah ambil dulu, kan, ambil dululah, lepas itu itu tak boleh lah. Memang kita tak mampu elak, minta ampun pada Allah Ta'ala. Masanya je yalah, nak ikut sebenarnya tak boleh lah, kan? Masa untuk kerja kita untuk urusan kerja lah. Tapi apa ni, yalah, kadang-kadang kita terjebak macam tadi lah, yang tersilap semua, kita hanya bertaubat pada Allah, minta ampun. Itu je lah. Jadi benda yang kita buat menyalahi peraturan, menyalahi undang-undang atau menyalahi
etika yang sebenarnya, itu kira tak amanah lah. Pecah amanah. Cuma kecil banyak itu ya kaitan. Masa ni dalam diikutkan satu hari 8 jam, dia ada kira dari RM2 tu. Kan kita waktu makan katakan 1 jam, kita mungkin ambil 1 jam tetap. Tapi yang 9 jam tu boleh dikonvertkan dalam bentuk RM. Itu macam mana Ustaz? Ya, boleh diganti dengan duit. Satu hari gaji kita RM1 sehari, 8 jam. Untuk 9 jam kita boleh kira. Macam mana? Kalau macam tu memang kita dah dikira pecah amanah lah. Tapi kalau diperuntukkan, kalau kau makan masa setengah jam kau kena bayar RM10. Terpaksa kita kena buat. Kalau diperuntukkan etika peraturan undang-undang dia macam tu, tak ada, tak payahlah. Tak payah kita nak buat peraturan yang tak ada, kan? Kita ikut peraturan yang ada. Cuma dia kata kalaulah kau dah makan satu jam ni untuk peribadi, sepatutnya untuk kerja, kata peraturan tu boleh ganti 1 jam pada minggu lain ke hari yang lain, tambah lebih sikit. Ikutlah macam tu, kita ikut apa yang diaturkan lah. Macam yalah, masuk kadang yalah masuk lambat seminit, 5 minit, 10 minit, itu mungkin dimaafkan, tak apalah, alhamdulillah dimaafkan lah. Dah jadi berapa jam lah kan. Bahaya juga. Tapi tak apalah, yang sehari dah maaf dah sehari punya, esok kira kosong. Tak payah nak carry forward. Jadi ala kulli hal, dalam hal ialah dalam hal tu kita kena jaga juga. Tapi dalam hal yang kita nampak jelas seperti barang-barang, penggunaan barang yang bukan hak kita dan sebagainya, itu yang Sayyidina Anas bin Malik cerita, innakum la ta'maluna a'malan hiya aduqqa min asy-sya'ri atau kama qala. Sayyidina Anas kata, kamu ni akhir zaman nanti akan buat benda-benda yang kamu anggap remeh, benda yang remeh, kan? Bagi kamu benda tu kecil sangat, hal yang kecil, tak dipandang sangat. Tapi benda tu kalau berlaku di zaman kami, zaman Nabi, benda tu benda yang membinasakan, yang bahaya sangat, tak berani kami nak buat. Contohlah hal macam ni lah. Kita tengok bagaimana para sahabat Nabi SAW, kalau mereka terguna satu barang, dia isytiharkan ni barang siapa, cari sampai ada hukum luqatah. Luqatah ni hukum yang kita jumpa, barang yang kita jumpa tengah jalan. Kalau kita jumpa satu sen pun tak boleh kita miliki, malah kita bertanggungjawab. Kalau kita ambil, kita bertanggungjawab untuk isytihar, cari siapa punya ni, sepanjang setahun nak iklankan. Nak sebutnya amanah ni kena kembalikan balik pada tuannya, walaupun kecil macam mana pun. Setahun kita kena iklankan, cari tuan punya, kan? Ada detail bab luqatah tu cukup banyak, sampai kita rasa jumpa barang aku tak mau jumpa, tak mau ambil lah, biar hilang-hilang lah, tak berani ambil. Sebab tanggungjawab nak jaga barang tu lagi beban, lagi berat kita, lagi susah, tak mampu kita jaga. Biar gitu je lah, senang. Jumpa RM1,000, RM1,000 lah, tak payah. Jumpa RM1,000,000, kan? RM1,000 kita boleh lah, biar tak payah sama, kita mau lah, beban payah. RM1,000,000 tu orang sekarang, wala'iyadzubillah. Allahu Akbar. Saya tahun lepas ada peniaga bandar dekat Kelantan. Duit dalam seluar ke baju tak. Okey. Tapi dia belanja kan. Tapi Bukti Kelantan kata duit itu sepatutnya diserah kepada Baitul Mal. Betul mana? Jadi dia tak mampu nak buat, dia serah Baitul Mal, Baitul Mal kena iklankan. Maksud bila iklankan tak ada orang, jadi hak Baitul Mal. Hak Baitul Mal ni bukan individu, hak semua orang Islam berhak, ya? Semua itu kan pergi pada Baitul Mal lah. Tapi dalam hukum setahun tadi pun, kalau dia isytihar setahun tak jumpa, bukan jadi milik dia, jadi Baitul Mal punya. Jadi dah dia tak mampu nak isytiharkan setahun, takkan dia nak cari tuan punya setahun. Bagi Baitul Mal, teruslah tanggungjawab di sana. Itu dia barang amanah. Qatadah berkata, kemudian baginda bersabda, solatlah sahabat kamu ini. Nabi suruh orang lain semayang, Nabi tak nak semayang. Qatadah berkata radhiyallahu anhu, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika saya gugur di jalan Allah
dengan bersabar, berniat kerana Allah dan menghadap kepadanya tanpa membelakanginya. Apakah Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan saya? Nabi SAW menjawab, ya. Ketika orang itu pergi, Nabi SAW memanggilnya. Baginda bersabda, bagi orang yang mati syahid, Allah mengampuni semua dosa kecuali hutang. Hutang tetap tak boleh nak lansai. Kecuali orang tu, orang yang memberi hutang tu maafkan, halalkan. Itu je. Ya. Jadi yang kita tadi, hutang dia dah meninggal, nak cari tak jumpa. Kita kena buat kebajikan kepada dia. Mudah-mudahan dia tak tuntut lagi pada kita, kerana kita dah seolah bayar, bagi pahala kepada dia. Sebab dia masuk dalam alam barzah, dia tak mau duit lagi dah. Dia nak pahala. Kita buat pahala untuk dia. Kan? Supaya dia tak datang tuntut dengan kita di akhirat nanti, sehingga menjadi seorang tu muflis, wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Syukur tu kasih sayang. Ada masa lagi. Okey, 10 minit lagi. Kita bacalah tajuk ni sikit. Kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga kecuali orang yang penyayang. Ya Rasulullah, kita semua penyayang, kata para sahabat. Penyayang itu bukan orang yang menyayangi dirinya sahaja, akan tapi penyayang itu adalah orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Masya Allah. Kasih sayang ni benda yang sifat yang sangat penting. Kerana tidak akan masuk syurga kecuali orang yang saling kasih sayang. Antara tanda kasih sayang, kita memberi salam, bermanis muka, itu juga tanda sikit sebanyak kasih sayang. Sebenarnya kita membantu, prihatin dan sebagainya. Dan termasuk juga kasih sayang, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, pesan-pesan, beri nasihat, tanda kasih sayang juga. Jadi kita kena buat sesuatu yang menandakan kita ni ada kasih sayang. Orang yang banyak dapat memberikan kasih sayang pada orang lain, dia akan banyak mendapat kasih sayang daripada Allah di akhirat nanti. Satu dia buat, dia akan mungkin dapat ribuan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Kerana kita nak masuk juga dengan rahmat Allah. Rahmat tu lah kasih sayang. Rahmat, kasih sayang Allah. Kita takkan masuk syurga dengan sembahyang kita, takkan masuk syurga dengan amalan kita. Masuk syurga kita dengan kesian Allah, kasih sayang Allah. Tapi sembahyang kita, ketaatan kita tu menjadi puncak untuk tarik rahmat Allah. Tapi mungkin juga rahmat Allah akan beri pada orang yang buat sikit punya amalan sikit, tapi hatinya penuh dengan keikhlasan, tebal dengan keikhlasan. Mungkin satu tu je jadi puncak, Allah padam semua dosanya dan Allah tingkatkan darjatnya. Sebab dalam sebuah hadis Nabi sebut, wa in hamma bihasanatin, kalau dia tu baru cita-cita nak buat benda baik. Benda baik ni umum, tak kira benda baik yang Nabi sebut je ke, tak, umum. Apa je benda baik, mungkin benda yang Nabi tak pernah sebut pun, tapi benda tu mendatangkan faedah baik untuk kita, untuk semua orang. Kita bercita-cita, baru bercita-cita nak buat benda tu, Allah dah bayar satu pahala, baru ada niat nak buat benda baik. Contoh apa je lah benda yang tak tergambar benda tu baik, kan? Kita hadiah slipper, letak slipper supaya orang senang, orang hilang slipper boleh guna slipper ni, hadiah lah kat masjid, contoh. Ataupun letak kerusi kat ni, mungkin siapa-siapa terlenguh boleh duduk, contohnya. Jadi benda yang lain daripada tu juga yang tak tergambarnya baik, tapi dia jadi mendatangkan faedah baik. Baru cita-cita dah bayar satu pahala. Kalau dia berjaya buat sungguh apa yang dia cita-cita tadi, Allah bayar pahala. Nabi kata 10 hasanatin, 10 kali ganda pahala. Itu paling minimum. Tak mungkin Allah bagi 9, mustahil Allah bayar 9. Allah mesti paling sikit Allah bayar 10 kali ganda pahala. Atau sehingga 700. Nabi kata 700 ni kadar kebiasaan orang dapat. Tadi minimum, tapi kebanyakan dapat 700. Atau ila ad'afin kathirah, ataupun pada gandaan-gandaan yang banyak yang tak terhitung punya angka, tak ada angka yang boleh hitung, kan? Jadi gandaan yang banyak ni kita tak tahu banyak mana. Mungkin yang sikit tadi ni banyaknya kerana ikhlasnya menyebabkan semua dosa terpadam habis semua, tenggelam dosa dia.
Sebab tu tak pelik dan jangan kita pertikai apa yang Nabi sebut. Kisah seorang lelaki, ada riwayat Imam Bukhari lelaki, riwayat Imam Muslim cerita tentang perempuan pelacur tu yang bagi minum pada anjing, kan? Keikhlasannya tebal. Maka mungkin kebaikan tersebut, ikhlasnya tu menyebabkan Allah tak pandang dah dosa yang lain, semua terpadam habis dosa. Terpadam habis dosa. Boleh jadi. Sebab tu kita tak tahu kebaikan mana yang kita buat ni yang menjadi punca kita masuk syurga. Kita tak tahu. Mungkin tak kita senyum dengan orang tu tengah masalah ni, kita datang senyum mana dia lega macam tu kan. Mana tahu kita punya aura tu lain macam sikit. Bukan saya, orang lain lah. Tengok muka saya tambah serabut ni. Jadi dia menyebabkan dia rasa lega. Mungkin itu keikhlasan, Allah catat yang tu dah menyebabkan dia masuk syurga. Boleh jadi, ya? Jadi kita tak tahu amalan yang mana yang Allah nak jadikan poin utama sehingga kita berjaya. Kalau yang tu dah cukup Allah nilai sebagai kita orang berjaya, Allah tak payah nak hitung yang lain dah. Tak payah dah. Dia dah berjaya, dah cukup. Seperti kisah seorang orang yang seorang jutawan, hartawan. Dia banyak amalan dia yang dia tak buat. Maksudnya amalan yang sunat-sunat, kadang-kadang fardu dia buat lah. Dia businessman, orang kaya, banyaklah harta, kadang-kadang campur tu campur ni, campur sana campur, urusan yang tak betul dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia punya keikhlasan, dia bagi sumbangan kepada seorang ulama yang tujuannya supaya ulama ni tak payah cari kerja dah. Kau duduk mengajar, buat menyebarkan ilmu je, dakwah je, buat madrasah je, mengajar sini, kan? Supaya masa engkau untuk ilmu je, sebab ilmu kau banyak, tak payah nak fikir lain, aku cukupkan keperluan dunia. Jadi amalan ni bukan tu je lah, banyak lagi amalan dia yang lain-lain yang dia buat, ada yang dia tak buat. Jadi bila dia meninggal dunia, maka seorang ulama wali Allah bermimpi jumpa dia, tanya, macam mana engkau dalam kubur ni, alam barzakh? Dia kata, aku dapat nikmat-nikmat syurga yang hebat. Dia kata, kamu ni bukan orang yang soleh sangat, bukan orang yang baik sangat, bukan alim ulama besar. Macam mana kau boleh dapat kedudukan yang tinggi, mungkin lebih tinggi pada ulama-ulama lain? Dia kata, aku dapat satu je, doa, dapat keberkatan doa daripada ulama tu yang dia sponsor. Maka besoknya ulama yang mimpi ni pergi tanya ulama yang tadi ni, apa yang kamu doa untuk si fulan yang meninggal dunia tu? Dia kata, aku setiap malam tak pernah tinggal doa untuk dia, kerana ya Allah, aku doakan, ya Allah, seperti mana dia cukupkan keperluan dunia aku, maka kau cukupkanlah kehendak-kehendak akhirat dia, ya Allah. Apa dia nak kau bagi je. Dia cukupkan aku punya, kau cukupkanlah dia punya. Maka betul lah dia kata, Yahya Barmaki tu, orang yang kaya tadi ni, walaupun banyak urusan-urusan yang campur aduk dia, yang betul tak betul dan sebagainya, tapi kerana kebaikan keikhlasannya, sebabkan kebaikan itulah menjadi punca besar untuk dia dapat kebaikan-kebaikan di akhirat. Masya Allah. Itu kasih sayang. Makna kasih sayang pada diri sendiri ialah menyayanginya serta keturunannya, serta memelihara mereka daripada azab Allah Ta'ala dengan meninggalkan kemaksiatan. Sebab bila buat maksiat berarti dia zalim diri sendiri. Sepatut diri kau bawa pada syurga, selamat, tapi kau bawa pada neraka, zalimlah. Meninggalkan maksiat, bertaubat darinya, serta mengerjakan ketaatan dan mengikhlaskannya. Sedangkan makna menyayangi orang lain adalah tidak berusaha menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, seorang dikatakan muslim apabila orang lain terhindar dari gangguan tangan dan lidahnya. Dia tak menyakiti orang dengan perbuatan, tak menyakiti orang dengan lidahnya. Itu dia ni orang Islam betul, Islam yang sejati, Islam yang benar. Kalau nama je Islam tapi mulut dia, sampai orang Arab kata, kalau dia buka mulut dia, dah buka pintu neraka dah terbuka dah, kan? Sampai macam tu sekali, na'udzubillah, ini belum lagi orang Islam yang sebenar. Orang tak selamat lagi. Duduk depan dia, memanglah kalau dia mula cakap, siaplah. Jadi na'udzubillah,
Kalaulah orang soleh menilainya dengan demikian, na'udzubillah, mungkin itu jadi benar pada dia. Nilai mulutnya bahaya, kan, keji dan sebagainya, mungkin dia dapat kekejian daripada Allah Ta'ala lebih besar. Wallahu alam, insyaAllah kita akan ulang balik tajuk ni. Tanda rahmat Allah SWT yang maha luas. Tak boleh? Ya. Itu yang Nabi marah tu. Yang Nabi marah sebab dia dah ada bahagian sebagai amil 1/8. Tapi dia nak ambil lagi yang kipcing tadi, berarti dia tamak. Nabi tak bagi macam tu. Jadi yang kipcing tu yang lebih orang hadiah pada dia, walaupun orang cakap ni hadiah pada engkau ya, sepatutnya dia masuk dalam harta zakat yang nak bagi pada orang miskin lain. Bahagian dia cukup banyak dah, kan? Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا ولجميع المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغربها إلى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين. طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم.